Assalamualaikum, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Jadi insyaAllah pada hari kita akan habiskan sebagai pasal jihad. Dan esok kita akan baca sikit kalau kita tengah hari. Kemudian 2 jam sebelum penghabisan kita akan bincangkan secara mendalam tentang irhab, keganasan dan penyelesaian dia. Itu yang kita akan lakukan insyaAllah. Jadi perkara yang dituntut untuk dilaksanakan fardu kifayah adalah kemestian kaum muslimin mempunyai tentera yang kuat. Itu yang penting. Sebab itu kalau tuan-tuan baca buku fiqh jihad yang asas itu, dia ada persiapan. Sebab itu kalau kita pergi tentera, kalau orang henia tak boleh jadi tentera. Tak boleh jadi tentera, dia mesti orang yang sihat. Dia punya, dari segi sudut interview dia pun tahap kesihatannya memuaskan. Kalau dia cakap ini betul dah dia dicek. Itu di antara makna yang penting kalau kita nak memperkasakan tentera. Kemudian digeruni lengkap dengan senjata yang paling canggih. Dan ini kewajipan kita. Sebab itu kita heran bila negara Islam nak memiliki nuklear seperti Iran. Kita tolak Iran, tapi konsep memiliki itu kita terima. Habis semua orang menentang. Tapi bila mereka ada Perancis tak buat, semua tak buat. Kita memiliki nuklear bukan untuk nak bom orang, tapi untuk nak menakutkan orang. Sebab kalau sebuah negara tu ada nuklear, maknanya negara tu kuat. Dan tak ada pun negara Islam yang ada nuklear sampai sekarang. Ada muncul. Memiliki kemahiran yang tinggi, mempersiapkan kekuatan di segenap lautan. Sebab tu kita ada tentera-tentera laut. Cuma kita dalam tentera ni kita kena kuatkan agama. Di darat agama kuat, di laut agama kuat. Sebab kita tak pelayaran mereka jauh dan kita dapat maklumat yang pasti terlibat dalam pelacuran, terlibat dalam dadah. Itu kita kena tahu. Kita kena rapat dengan mereka. Sebab saya pernah pergi satu rumah kebajikan, dia tu bukan tentera sebab dia panggil edition syabu. Perempuan, comel tu. Saya dan saya tak ada cerita, bukan minat dia cerita. Kesian, bila comel ni pisah syabu, kesian. Patutnya dia jadi model ke, ada semua anak darah ke, okey lah. Tapi bila dia hisap syabu, kesian sebab dia syabu, dia tak betul. Ada hari tu saya kata dia pasal apa? Pokoknya dia kita umur dah 23-24. Sebab bila kita duduk di bahagian tentera laut ni, banyak sangat mudah untuk dapat dadah dan juga wanita. Maknanya tak semua ni cerita umum. Maknanya kita kena perkasakan. Kalau darat, Masya Allah kita dekatkan umur tu, Masya Allah. Dia punya program dia untuk mengislamisasikan tentera tu bagus. Jadi kalau tentera dah isap dadah, susah macam tu. Kita tahu dadah ni, dia punya dosanya lebih besar daripada Allah. Dadah, dosanya besar daripada Allah. Sebab dia membunuh daripada anggota badan manusia. Allah ni kalau kita minum, kalau kita tanya orang yang minum Allah jadi kuat. Kalau kita tengok rumah kita mengangkat. Sebab tu gangster-gangster dia minum Allah. Sebab dia kalau kena tincang muka tak sakit. Sakit pula esok sakit lah. Esok sakit. Tak percaya tak. Kemudian dan daratan sehingga pihak musuh menjadi terhalang dan tidak bercadang. Berfikir, tengok kita bukan setakat tak bagi serang. Untuk serang kita pun dalam pemikiran dah tak. Yang ni yang makna tugas kita sebagai pendakwah. Kalau kita boleh pergi jauh lagi daripada masjid. Kita masjid bukan dakwah. Masjid ni arti kata tazkirah. Tazkir inna fa'ati zikrah. Kalau ada manfaat. Tapi kita kena keluar ke padang. Dan itu yang dipesan oleh guru kami Syekh Ali Faradari. Baru-baru ni kami jumpa Ustaz Muhammad dan tempat dia. Dia kesalahan kata dia lah. Jadi dia pesan kena turun ke padang atas ke disko-disko. Saya ingat malam ni saya pergi Malai kata telefon ikut saya. Tahu kan Malai? Awi ni. Kita pergi buat sikit ceramah itu. Esok tengok lembah tu dakwah. Sebab dia kata dia pergi disko Syekh Ali. Dia pergi disko. Lepas musim cuti sekolah pun turun. Dan kita kena turun ke padang. Bukan contoh disko je. Tapi kita kena turun macam dakwah street ke Tesco. Dulu kami ada grup turun di Tesco, Giant. Kita ceramah tu macam kita buat tak ceramah di Tesco bawah ni. Orang tak dengar apa, tapi orang berhenti dengar. Itu yang sebenarnya dakwah. Kita turun ke padang. Tapi kalau kita pergi masjid 30 tahun pakcik dulu. Dulu dia hitam rambut dia. 30 tahun dah berubah dah. Kemudian dia katakan Ustaz, sampai bila Ustaz nak ceramah macam ni, 30 tahun ceramah. Ustaz pun kata kepada pakcik macam dia dengar 30 tahun dah dengar, tak berubah-ubah. Yang menjadi pendengar setia. Maknanya dia tak keluar daripada masjid. Sebenarnya pendengar pun kata Ustaz saya. Kalau kita perasan
Yang main masjid tu, ustaz ni tak ada modal ni. Saya tak lawak tu kan. Sebab audience dia apa? Saya. Kalau kita buat survey kita upah sama. Agak-agak ustaz ni selama bola. Saya pergi ceramah tu 2 kali ulang saya tak lawak dah. Bila kita tunggu lawak, tunggu time lawak tu kita gelak sama-sama. Tapi tak ada apa yang bau. Jadi melalui survey tu audiens dah boleh hafal dah ceramah kita. Jadi kesan dia tak ada lah. Kita perlu turun mana dia turun ke tentera, turun kepada pusat-pusat yang itu dakwah yang sedang. Bukan kata tak berkesan di masjid berkesan, bagus. Tetapi kalau kita tengok dakwah India, subhanallah. Saya baca sejarah India banyak. Allah Akbar. Jadi Ustaz Rashid naik sikit lah. Kita baca kitab tajuk Abu Hasan Nadawi. Sangat bagus. Idza habbat rihul iman. Apabila datang angin iman. Dia cerita di India dulu disko-disko ni memang dipertahankan oleh kerajaan. Lalu bila masyarakat ataupun ulama minta kerajaan tutup, tak boleh, dia kata dia boleh banyak cukai dulu. Jadi ulama-ulama di India ni turun ke disko. Dakwah mereka ajak kepada Allah apa semua, sampai semua yang pergi disko ni tinggal disko pergi masjid. Dan tahun depan tu kerajaan minta cukai, tak ada siapa yang bayar cukai. Jadi kerajaan heran, pasal apa tak ada orang bayar cukai? Tahun depan banyak. Dia kata tak ada pengunjung ke disko. Kami tak bayar macam mana? Pakai bertaubat. Jadi kerajaan tak boleh turun padang. Dia tengok disko dia kosong. Jadi kerajaan terpaksa tutup disko. Maknanya kalau kita turun, dakwah di masjid pun ada, di kawasan orang asli pun ada, di kawasan yang ada diluaskan konsep dakwah kita. Kita yakin kita mampu membantu kerajaan. Macam pusat judi. Pusat judi saya masuk sekali, Magnum. Dia masuk, judi diharamkan kepada orang Islam. Dia tulis je kat kaunter tu. Tapi yang jual itu kaunter orang Islam tak. Yang beli makcik kecil tu pakai tudung tu. Sebab dia kata main judi je, kita buat apa pun. Jadi itu problem kita. Kita tak turun ke sana, tak tekankan Islam. Sebab confirm orang masjid tak main masjid. Jadi ini dia antara maksudnya kita kena turun ke padang. Jadi kita mesti memperkasakan umat Islam di seluruh aspek. Macam tentera, malah di darat, di laut, juga di angkasa. Kalau kita tahu mereka ni kehidupan mereka agak asing daripada kita, boring, tak campur orang. Saya pergi tentera di Bentung. Latihan komando luar biasa. Dan kau minta kita uji pantau balik. Dan saya ceritakan kepada dia salah satu penyakin tu yang pegawai, dia kata, dia pun tanya kita, komando sampai sekarang ni makan beruk yang nak sahur. Komando tu. Sebab dia punya ketua dia baringkan dia, buat pihak saya pinggang. Kalau tak makan dia tekan. Sakit ustaz kata makan juga lah. Dia kata beruk orang sana, beruk keras sikit lah, beruk macam beruk dia. Ulang sahur tak tahu macam makan ikan patin dia. Sebab pasal tu saya makan ikan patin. Dia kata orang macam ikan patin itu dia kata. Jadi kalau mana makan beruk tu, beruk. Tapi tentera pernah makan. Jadi komando yang sembang saya semua makan beruk yang keluar sahur lah. Jadi dia berkata, apa hukum dia ustaz? Kami latihan. Jadi makna dia sampai ke banyak kalau tu kita kata. Saya kata kena buat main, tengok macam mana. Sebab tadi dia khilaf. Makna dia banyak begitu. Tapi kalau betul-betul tentera perlu kepada latihan sedemikian, dia boleh yunazzal manzil darurah sebab latihan tentera. Tapi saya tak tahu adakah sekarang ni tentera tu diperang. Jadi apa pun kena hantar. Jakim kita hantar ke Jakim. Tapi sampai sekarang aku tak hantar lah. Tak tahu mungkin dia pada rujuk kot kepada dia Jakim atau sebagainya. Tapi maknanya sampai tu latihan mereka sampai makan ulang dengan apa nama dia beruk. Tak tahu pasal pun kena tegak beruk. Dia beruk banyak dia betul. Kita alhamdulillah latihan ustaz-ustaz tak nak makan beruk. Kita semua makan sedap. Tapi tengah hari saya tak tahu ustaz kena makan beruk. Saya pun duduk jalan ada berdebak tu. Dukrian. Tapi dah ya Allah tu kan. Kalau ada minta isteri baru mesti dapat. Jangan kali balas dia dengan nikah. Ada balik siapa? Dia cakap betul. Ada kawan saya seorang dia pergi Vietnam, dia pergi tempat di Long Vietnam pun. Dia kata dia terpaksa kahwin. Tapi dia terpaksa kahwin. Sebab apa? Tok guru dia paksa dia kahwin. Allah. Jadi dia habaq kat suami dia, tak macam mana? Terpaksa kahwin. Tu dia terpaksa kahwin. Jadi kalau saya malam ni terkahwin, maknanya ustaz Kamarudin paksa saya. Allahu Akbar. Good.
Baik, jadi kita tengok kita tak ada latihan. Tapi kalau Kristian ada latihan.